Jadi saya rasa saya tak nak buang masa untuk menceritakan biodata saya. Saya terus kepada perkongsian yang kita nak kongsi hari ini. Okey. Jadi anda semua telah mendapat maklumat bahawa hari ini kita nak berkongsi berkenaan apa? Rahsia sihat. Tapi saya nampak semua kat sini dah sihat-sihat dah. Apa lagi nak rahsia sihat, betul tak? Siapa yang dah pergi pernah dengar ceramah saya di masjid lain? 3 orang. Yang semalam ke? Yang semalam datang balik. Sebab apa datang balik? Sebab? Oh, tak puas lagi. Best, sebab dia cakap best. Okey. Apa dia? Okey. Saya sebenarnya nama diberi Liana Tan. Saya jurusan Kimia Ubatan dan Makanan di UM. Biasa saja. Tetapi hari ini anak-anak murid saya kebanyakannya adalah doktor-doktor pakar perubatan. Dan sebenarnya saya bukan buat ceramah di masjid prioriti saya. Saya terpaksa beri prioriti dahulu di hospital. Sebab apa? Sebab apa bagi prioriti dahulu? Sebab mereka adalah frontliner. Tetapi hari ini frontliner kita hampir separuh atau lebih mengalami masalah penyakit dan berat badan. Dengan erti kata lain, hari ini staf-staf di hospital mengalami masalah sakit yang amat kritikal. Kita tak buat ceramah ni untuk orang umum sebenarnya. Saya bagi tahu anda sekali lagi, ceramah saya punya research, slide-slide yang saya sediakan, kebanyakannya dikhususkan kepada profesional kesihatan. Cumanya lately lah orang-orang awam ni suka nak jemput saya juga. Jadi akan adalah mungkin term-term medical yang keluar nanti. Takut orang biasa dia rasa pelik, janggal dan sebagainya. Okey? Okey. Kita berfikir. Jadi sebab tu saya nak bagi tahu hari ini, kalau hari ini anda masuk ke bilik ini dengan harapan nak salin 2 juta petua daripada saya boleh bagi tahu saja anda buang dakwat, buang kertas, buang masa sahaja. It will not lead to anything. Sebab anda tak faham the underlying causes. Hari ini kalau nak salin petua, search saja dekat Google, YouTube, Facebook. Tips makan sihat, tips turun kolesterol, tips turun darah tinggi, tips makanan sunnah, tips makan untuk gout, tips makan untuk resdung. Berlampak-lampak keluar. Itu yang ramai orang dah buat. Semalam saya dah bincang dekat Masjid Glen Mary. Saya dah cakap, tu yang datang beberapa orang lagi tu. Datang balik. Kan? Sebab dia orang dah rasa bahawasanya banyak benda dah anda lakukan sebelum ini. Dengan ambil minyak zaitun, ambil cuka apple, cuka tin, dengan ambil jamu, ambil herba, subhanallah. Tetapi masih lagi tak turun-turun berat. Dan satu lagi kebanyakan orang perempuan suka blame. Dia kata, kita ni gemuk perut sebab dah berumur. Satu, suka guna istilah ini. Yang kedua, kita ni buncit perut sebab kita ni dah anak ramai. Saya nak bercerita sedikit tentang mitos. Kita pergi cepat, mitos. Pertama faham dulu apa yang telah dilakukan. First, bila cakap nak sembuh penyakit, nak kuruskan badan, manusia dalam kepala ni dia nampak tempoh. Bila saya boleh sembuh gout? Berapa lama saya boleh kurus? Dia nampak satu tempoh tu yang dia kena buat. Dengan erti kata lain, ibarat nak masuk syurga ni, kita kena solat 10 tahun sudah. Tahun ke-11 tu tak payah solat dah. Dah cukup dah tu untuk masuk ke syurga. Tu maksud dia, analogi yang saya nak bagi. Saya cakap no. Kalau anda ada niat begitu, sebab itulah ramai orang hari ini anda nampak, dia pergi jogging. Lepas 2 minggu berhenti jogging dah. Beli alat senaman. Lepas 1 minggu gantung kain tuala. Nampak tak? Istiqomah itu tidak akan ada dalam diri dia. Sebab dia nampak satu timeline saja. There's a timeline yang dia nampak.
Sama juga wanita yang dalam pantang lepas beranak. Saya cukup tak suka kalau saya jumpa mana-mana orang yang dalam pantang beranak, dia mengira hari dia nak habis pantang tu bila. Subhanallah. Waktu saya dalam pantang, saya tak pernah mengira. Saya tak pernah tahu saya berapa hari lagi nak habis pantang. Tapi hari ni wanita kita countdown. 4 hari lagi, 3 hari lagi, 2 hari lagi. Wah, merdeka. Cakap, what is this? To me, time saya berpantang dengan time saya tak berpantang, cara makan saya sama. Sebab itu saya tak ada istilah pening dalam pantang, mengantuk. Anak saya menyusu tanpa sebarang susu formula. Tak pakai langsung. Walaupun saya bekerja, dekat luar. Saya tak kerja dekat office. Saya bekerja atas jalan raya. Anak tak bawa. Macam mana boleh menyusu penuh? Nampak tak? Saya travel naik flight, turun naik flight. Outstation here and there. Imagine that. Sebab apa? Saya faham. Ini yang nak cerita. Kita duk sibuk cakap kat dia, menyusu penuh, engkau jangan campur. Kita duk sibuk suruh dia. Sekarang ni dia tak boleh nak buat. Sebab dia tak faham. Kenapa? Apa yang ada dalam air susu? Betul tak? Sebab saya faham apa yang ada dalam air susu itu. That's why saya tak akan bagi satu sebab tak nak menyusu. So hari ini itu yang kita akan bincangkan. Jadi mitos apa lagi yang anda buat? Dia cakap tak nak makan nasi. Ramai. Dia tak nak makan nasi. Sekali saya tengok makan roti, makan biskut, makan kek. Pelik betul. Tak nak minum ais batu sebab dia cakap ais batu beku lemak. Kita bagi air mendidih dekat dia. Cair tak lemak dia. Lagi ada yang cakap apa? Sapu krim panas. Nak cair lemak. Saya kata rendam 4 malam dalam krim pun tak hilang lemak tu. Dah lah lemak lada, krim lada, krim halia, krim lengkuas, macam-macam jenis krimnya sapu. Saya cakap, kenapa kau sapu krim halia, kau makan halia tu? Ya juga tak faham konsep. Okey, lagi apa yang dia buat? Minum kopi, minum jamu, minum akar kayu. Ini yang banyak berlaku. Saya kata, saya tidak downgrade ilmu nenek moyang kita. Dia kata minum kacip Fatimah. Sekali saya tanya, boleh tak lukis bentuk pokok kacip Fatimah kat saya? Terpinga-pinga. Tak tahu pun apa benda. Tu satu. Dan saya tanya balik soalan, adakah kita kena penyakit dan kita gemuk sebab kita tak minum kopi, akar kayu dan jamu tadi? Cuba jawab. Adakah badan saya rosak sebab saya tak minum jamu? Badan saya rosak sebab apa? Badan saya jadi gemuk sebab apa? Yes. Why you go and solve with herbal akar kayu? Malah ada yang solve dengan aromaterapi. I cannot accept. I'm so sorry. Saya terpaksa memberitahu anda benda yang jujur. I have to tell you the truth. Anda nak saya jujur. Bila orang jujur, ramai orang benci dia tau. Saya dalam hati, saya pujuk diri saya apa tau. Saya kata, tak apa. You are okay. Nabi orang nak bunuh dia. Engkau ni tak sampai lagi peringkat orang nak bunuh engkau. He is telling the truth. Zakir naik, orang ada tak kalau boleh nak bom dia? Betul tak? Tapi dia cakap apa? Dia cakap apa? Dia bagi tahu kebenaran. So hari ini saya nak bagi tahu kepada anda juga kebenaran. Mungkin anda dengar, anda rasa tak suka. Betul tak? Manusia tak suka tahu dengar kebenaran. Tapi saya cukup suka. Saya suka dengan kebenaran walau dia perit. This is very painful. You dah buat macam-macam dan duit you dah habis. You beli akar kayu nenek moyang macam-macam. You minum kopi 3-in-1, tongkat Ali, kacip Fatimah, kopi tegang, kopi abang sayang, kopi tak tidur, kopi bagi kuat, kopi tenaga. Macam-macam bentuk yang you buat yang you tidak sedar dia memusnahkan badan. Especially warga lelaki, saya nak berpesan, tolong jangan ambil apa-apa yang berkonsep penguat batin. Ini ramai. Anda tidak sedar apa yang berlaku, which I am going to share with you all.
Lagi apa yang dia buat? Ini banyak juga buat puasa. Buat puasa. Saya cakap puasa bagus. Puasa sangat bagus. Masalah yang berlaku, kita orang Islam sahur tak kena cara, berbuka salah cara. Itu yang tak ke mana-mana. Rugi yang sangat ketika bulan Ramadan itu. Di situlah kita sebenarnya dapat penyembuhan. Tetapi saya nampak Ramadan dan Syawal adalah bulan kemusnahan badan manusia sejagat. Saya nampak cara berbuka, saya tengok subhanallah cara berbuka puasa dan cara bersahur menjadikan waktu dia berpuasa itu adalah waktu dia penat, mengantuk, tidur tak larat. Jadi kalau pergi ke premis, waktu berpuasa senyap je, tak ada aktiviti. Semua orang macam letih, mengantuk, tidur tak larat, tak boleh fokus. Betul tak benda tu terjadi? Nanti cuba jemput saya time bulan puasa ceramah macam mana. Dia orang kata ceramah macam ni sampai pukul 6 sampai dia orang hairan. Betul ke dia ni berpuasa? Sekali saya cakap kat dia, apa yang saya sahur itu menjadikan seluruh hari sehingga ke terawih. Sampai ke terawih, orang kata sampai ke malam terakhir, you rasa fresh sangat-sangat. Ini terawih sampai tersengguk-sengguk terawih. Saya cakap betul kena berdiri terawih kat situ. Ni nak bagi satu-satu nanti. Mohon bersabar. Bola kita akan faham. Dan satu lagi, ramai juga yang dia buat begini. Dia ambil ubat kurus, ubat bagi berak, ubat yang sekat selera. Ini memang larangan yang besar lah yang saya nak melarang buat. Dan ada yang pakai bekung. Ini yang banyak yang juga buat. Pakai bekung, beli bekung, beli seluar-seluar ketat ni. Bekung lelaki pun ada sekarang. Saya nak bagi tahu, tolonglah, anda buncit perut bukan sebab tak pakai bekung. Sebab apa? Pandai jawab. Sekarang pandai jawab sampai masa anda tak buat apa yang saya cakap. Okay. Dan juga last yang anda buat apa lagi hari ini? Ni exercise macam saya cakap tadi. Badan kita jadi gemuk, jadi rosak. Adakah sebab kita tak exercise? Atau sebab kita tak tahu rahsia makan? Agak-agak yang mana datang dulu? Pandai menjawab. Tapi dia pergi selesai juga dengan benda lain. Nampak tak? Satu lagi yang buat bekam ni, satu lagi. Saya tak cakap bekam tak elok. Dia ada penyakit. Dia pergi selesai dengan buat apa? Bekam. Saya tanya, awak gout, adakah sebab awak tak bekam atau sebab awak tak tahu rahsia makan? Agak-agak yang mana? Pandai jawab. Ini bukan saya yang cakap. Guru bekam datang berguru dengan saya sebab guru bekam terlalu sayu, hiba, sedih melihat pasien yang datang muka yang sama. Dia sampai tak larat. Sampai dia cakap, kalau dia nak ambil untung kan, tak payahlah nak sibuk-sibuk. Tapi dia cakap, no, ini saya dengan Tuhan. Dan saya tahu, orang yang saya buat bekam ni, dia sakit bukan sebab dia tak buat bekam. Bekam ini hanya assisting. Dia membantu, melancarkan lagi. Contoh, you kereta, you upgrade, dia jadi lebih hebat. Badan kereta biasa je, tapi kita upgrade engine. Bekam ni macam contoh macam tu. You upgrade the engine. So kereta biasa akan jadi sangat hebat. Jadi kenalah buat bekam. Tapi kalau ada penyakit, jangan cuba sembuhkan dengan kalau kita duduk makan lagi benda-benda yang terlarang. Okay. Kebanyakan orang, notice or not, dia cakap macam ni. Dia kata pada orang gout. Siapa sini ada pengalaman gout? Saya nak bagi contoh dulu. Siapa ada pengalaman gout? Hands up. Tak ada orang. Ada angkat tangan. Kalau tak ada, saya tak nak cerita. Angkat tangan. Mana tangan tak nampak? Tak apa. Siapa yang dia rasa dia pernah deal dengan orang yang ada gout? Hands up. Okey. Ni saya nak cerita pada anda. Benda ni common ke tak? Kalau anda tak participate dengan saya akan turun ilmu yang pun kurang. Saya cakap, saya nak tengok participation daripada anda. Betul ke anda berminat ilmu ni? Tak nampak pun betul minat.
Betul ke tak betul minat ilmu? Ni saya nak kongsi satu point yang pasal gout saja ni. Ramai orang bila dia gout, kebanyakan cakap apa? Jangan makan kacang, jangan makan daging, jangan makan seafood. Betul ke tidak? Jadi dalam kepala dia merasakan bahawa 3 komponen ini penyebab. Sebenarnya saya nak cakap bukan. 3 komponen itu bukan penyebab gout. Tapi jangan salah faham. Kalau dah kena gout, dia tak boleh makan. But that 3 things bukan penyebab. Tapi manusia tak tahu. So dia merasakan bahawa bila dah kena gout, jangan makanlah. Sebab kalau makan nanti kena gout. Betul tak? Sekarang ini saya nak bagi anda apa punca gout, supaya anda boleh menikmati makanan itu sampai mati. Dia kata jangan makan sotong, jangan makan udang. Saya cakap udang dengan sotong, siapa yang cipta? Allah yang cipta. Tapi sebenarnya saya nak cakap, gout anda sebenarnya kena pantang kari pap. Bukan kena pantang sotong, kena pantang kari pap. Terkejut orang. Apa pula kan? Dia tak nampak. Sebab itu hari ini orang tak sembuh penyakit ni. Yang jadi gout tu sebab kari pap, sebab kek, sebab kuih, sebab biskut. Itu penyebab gout. So je orang pun hairan, kenapa? Untuk pengetahuan anda, mereka yang datang jumpa saya tanya, saya gout teruk lah, saya nak makan apa? Saya tanya dia, awak tahu tak gout tu apa? Okey, sekarang saya nak tanya anda, gout tu apa? Yang tadi angkat tangan. Apa? Okey, anda uric acid. Apa uric acid? What is uric acid? Kita kaji sampai situ, kita berhenti. Sebab apa kita berhenti? Nampak tak? Sebab apa kita berhenti? Sebab kita tahu kita tak kena gout. Sebab kita rasa tak penting nak tahu benda ni. Sebab kita rasa tak terlibat dengan kita, tak payah kaji. Betul tak? Okey. Inilah yang menyebabkan hari ini manusia diserang oleh benda-benda macam ni. Sebab dia tak kaji. Macam saya kata, mungkin saya kena serang. Saya tak tahu. Tapi saya kaji benda ni. Bukan sebab saya nak settle masalah saya. Tetapi sebab saya fikir, saya nak membantu orang lain yang ada masalah ni. Especially sahabat keluarga yang tersayang. So, gout ni dia datang daripada kepekatan uric acid yang tinggi. Uric acid dia terbina daripada purines. Purines ini dia hadir dalam semua jenis makanan. Hampir kesemuanya ada. Bayam, cendawan, ikan, ayam, semua ada purines. So breakdown benda ni, dia akan, purines itu, dia punya breakdown akan hasilkan uric acids. Uric acids adalah antioksidan yang sangat hebat dalam badan kita, yang Allah dah jadikan untuk mengawal, menjaga, melindung organ kita sehebat vitamin C. Uric acid ini adalah antioksidan sehebat apa? Vitamin C yang anda rasa hebat anda makan. Tahu ke tak? Tahu ke tak? Tak tahu. Betul tak? Okey. Apa yang terjadi? Uric acid ini dia memekat. Kenapa? Sistem. No. Belum sampai lagi. Sistem pembuangan uric acid sudah tergendala. Allah dah jadikan badan kita ini komplit dan sempurna. Lebihan uric acid akan dibuang. Allah dah buat, dah perfect. Badan dah tahu dah, dia nak uric acid banyak ni je. Yang lebih, don't worry, saya tolong buang. Pembuangan itu, sistem apa? Buah pinggang. Dengan erti kata lain, apabila dah kena gout, ini bererti buah pinggang kita sudah nyala siren merah. Jadi kita kena baca pula, okey, buah pinggang ini, dia dalam ni, okey, ada saluran darah halus yang dinamakan glomerulus. Jadi,
Saluran darah halus inilah yang akan menapis uric acid untuk dibuang. Apa yang terjadi? Sistem penapisan. Katalah ini sistem penapisan. Saya buat lubang. Agak-agak apa yang terjadi dekat sini? Agak-agak apa yang terjadi? Keluar tak habuk? Okey. Itulah sistem buah pinggang orang gaul. Koyak. So, akan ada yang terperangkap, akan ada yang keluar sedikit. Esok makan lagi sotong, makan lagi udang, makan lagi ayam. Yang tu high purine components. Jadi apabila dia memekat, kebetulannya Allah jadikan dia membentuk kristal. Dulu saya kaji kristal. Kristal ni tak nampak tau. Kristal ni pula banyak bentuk. Masa tu kita orang ni X-ray kristal, hanya nak tahu dalam kristal ini ada zarah apa. Itu saya punya bidang dekat universiti. Saya dulu tak kaji tentang, if you can see from the slide here, ini manusia. Manusia daripada sistem daripada organ daripada tisu daripada sel daripada zarah. Dulu saya kaji yang ni je. Ini je yang saya kaji. Ini semua saya tak kaji. Ini semua doktor-doktor saya yang buat. So apa yang terjadi? Kristal ini kebetulannya dia berbentuk begini. Dia berbentuk jarum. Needle-like crystals, needle-like shapes. Dia berbentuk jarum. Dan kebetulan itu Allah jadikan jarum itu terbenam dekat sendi. Nampak tak Allah begitu sayang dekat kita? Kalau anda baca Asmaul Husna, anda akan sedar Allah maha besar, Dia maha menyayangi, Dia maha mengasihani. Dia buat benda ni untuk kita tahu bahawa ada kerosakan ke atas organ penting dalam sistem kita, supaya kita buat pembaharuan, pembaikian. Tapi tak, manusia ambil ubat tahan sakit. Tapi tak, manusia ambil ubat tutup struktur jarum ini supaya dia tak berbentuk jarum. Kalau berhenti makan ubat, jadi apa? Ubat gaul, dia seolah-olah topeng. Topeng, tak topeng, kita orang lain pakai topeng orang lain. Bila buang topeng jadi apa? Bila buang topeng jadi asal lah. Itu yang kena makan ubat sampai. Ini nak cakap. Dan ramai juga yang dengar ni, saya nak bagi tahu, tak semua akan boleh dapat kecapi perubahan. Sebab apa? Even saya cakap, even doktor, even datuk-datuk, datin-datin, menteri-menteri sekalipun sakit. Setuju ke tak? Walaupun duit dia banyak. Sebab berbalik kepada surah Al-Baqarah sekali lagi, ayat 269. Allah SWT berfirman, bukan saya. Allah memilih orang tertentu untuk diberikan hikmah kebijaksanaan, iaitu ilmu yang berguna. Sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Hanya orang yang beramal soleh, yang berakal sahaja akan mendapat pengajaran. Allah dah cakap. Jadi sebelum saya meneruskan perjuangan, sebelum saya meneruskan lagi perkongsian, eloklah saya berdoa dahulu. Semoga kita semua menjadi orang yang Allah pilih untuk diterima hikmah kebijaksanaan itu. Subhanallah. Kita sibuk nak salin petua. Belum tentu lagi kita akan jadi orang yang akan buat. Belum tentu kita akan jadi orang yang istiqomah. Belum tentu kita akan jadi orang yang akan faham. Sebab apa? Sebab Allah memegang benda ni. Yang saya selalu rasa, sebab saya dah banyak buat ceramah, dah 3,000 orang dah ni mencapai. Dan saya nampak dah, dan saya memujuk diri saya dengan ayat ini. Sebab ini adalah sort of like, saya rasa ini adalah kod rahsia Allah, yang mana dia pegang atas asbab tertentu. Mungkin ini kuasa dia, yang mana dia nak manusia sedar bahawa awak ada jawatan, awak ada pangkat, awak ada wang ringgit. Belum tentu awak akan dapat hikmah ini. Betul tak? Jadi jangan sibuk nak menyalin petua.
Ambil hikmah kebijaksanaan, bukan petua lagi. Okey.